sepanjang PKP daripada bulan 3 sampai sekarang dah lebih 3 juta yang mereka keluarkan. Bila keadaan semakin teruk, kami keluarkan satu produk lagi iaitu minuman. Yang minuman ni, drink ni yang sangat-sangat berkesan sebab memang dah terbukti bila kes yang berlaku di Kelantan, masa tu dalam awal bulan lepas, lebih 800 orang lebih di Kelantan punya kes, dan bila berlaku di sebuah sekolah tahfiz, madrasah tahfiz di Tumpat, mereka memanggil kami untuk membantu. Jadi kami bantu dengan membekalkan drink dan juga kami buat disinfeksi di seluruh madrasah tu. Madrasah tu lebih kurang 3 ekar kan, dan 3 ekar. Dan mereka sembuh dengan sangat pantas, sepantas 3 jam yang pertama segala simptom dia hilang. Kemudian besok, masa tu dia orang dalam 30 orang lebih lah yang positif. Lepas tu belum lagi yang dah balik daripada pondok, dah balik ke rumah masing-masing. Jadi total kami tengok lebih 100 orang yang positif bersama keluarga. Jadi itu yang kami bantu, kami gerakkan satu gerakan daripada Madrasah Tumpat ni tadi. Semua jemaah cuba mempromosi drink untuk diluaskan sebaran dia, dan alhamdulillah semua yang mengambil drink mereka sembuh dengan masa yang sangat pantas, sehingga unit COVID di Hospital Kota Baru menjadikan ia sebagai satu apprentice. Kenapa grup tahfiz ni mereka sembuh sangat pantas. Jadi waktu tu hari kedua, the next day tu, sebab dia dah positif tetapi gejala semua dah hilang. Tapi mengikut prosedur, perlulah ikut prosedur, mereka terpaksa juga diangkut untuk ke PKRC untuk dikuarantinkan. Jadi sepanjang berada di PKRC pun tempoh kuarantin dipendekkan kepada 8 hari sahaja. Kat sini pun ada juga kes. Dia kata why not terus dia jumpa YB gitu kan. Tu saya kata kalau boleh why not. Dan kita pun dapat tahu YB pun dalam kuarantin. Apa penyebab yang dia dalam kuarantin tu? Kontak rapat ke? Kontak rapat sebab saya jarah bagi semangat. Okey. Jadi pakcik ni dia perlu buat rawatan tapak dialisis. Sebab yang dia tapak dialisis lama dia tu, tangan dia dah bengkak apa semua. Lepas tu dia kat leher dah. Untuk dialisis tu dah guna kat leher. Jadi dia ikut asal kena buat di KL. Apa di hospital mana. Jadi kerana KL tak boleh masuk, dia minta buat di KMC lah. Okey. Jadi bila saya jumpa tu 5 hari bulan. 5 Julai. Dia detect sebab dia kena swab test sebelum masuk untuk rawatan tu 13 hari bulan pun ni terus positif 13. Jadi KKM dah ambil rekod rekod sejarah dia tu. Jadi termasuk nama saya 5 hari bulan saya datang tu. Jadi kena buat lah. Tapi saya dah buat 13, dapat tahu daripada anak dia letak kat Facebook tu, terus saya buat lah. Lepas tu 16 tu yang KKM panggil lah, sebab yang 16 tu sebab nama yang dalam sejarah dia tu CC1 kan. Jadi yang tu baru ni, yang 13 tu buat okey. Lepas tu 16 tu sampai hari ni saya minta di ni sebab hari Ahad semalam kan, pagi dapat keputusan dah ni kan, keputusan negatif tu. Sebab yang ni dia ambil PCR kan, PCR sekali dengan tekak tu. Jadi alhamdulillah lah, jadi hari ni buat sekali lagi. Okey, so far walaupun kuarantin dan negatif, YB ada dapat apa-apa gejala tak? Dekat ni tak ada lah. Tak ada. Sebab satu je lah, kita masa ni kita cuba sedaya mungkin lah untuk jaga SOP tu kan. Maksudnya berhubung dengan siapa pun, yalah dari segi perjalanan dengan mask tu kan, maksudnya ni. Tapi dari segi yalah, apabila siapa ada pun tetap SOP prosedur quarantine tu kena buat juga. Ya, betul. Walaupun kita jaga semua pun, tapi tetap kena juga sebab dia kira ambil sejarah kan. KKM ambil sejarah dia. Itu yang terbaru lah kami punya ni kenalan ya. Dia dah 7 bulan tidak keluar dari rumah dia. So, dia lecturer. Jadi tak keluar dari rumah 7 bulan. Tiba-tiba baru ni
swab test positif. Itu yang dia sangat pelik. 7 bulan tak keluar mana, memang duduk berkurung di dalam rumah saja. Tak tahu ada kan. Itulah. Sebab yalah, dia kata varian Delta ni lebih kuat. Atau dia sebaran udara tu kan. Setakat ni lah yang kami jumpa kes pertama yang kita handle yang dipanggil waktu varian Delta ni dikenal pasti pada 10 Jun. 10 Jun selepas kita mula selesaikan kes di tempat, di Madrasah tempat. Jadi pada 10 Jun tu di tempat kami sendiri dipanggil untuk membantu kes satu keluarga ni. Bapak dia tiba-tiba sesak nafas dan tumbang balik kerja. Balik kerja ni dia kata dia teruslah pergi siang-siang bunga kat luar. Masuk rumah tiba-tiba sesak nafas dan tumbang. Tumbang berkumpul satu keluarga dan lebih kurang 40 orang dalam rumah tu. Berkumpul tiba-tiba besok petang tu sebab dia prosedur tak boleh terus keluar jenazah kan, dia kena melalui proses poli. KKM telefon kata tidak boleh dihantar ke rumah kerana dia kata jenazah ni positif COVID. Jadi panic attack lah dalam rumah tu. Tu yang dipanggil kami sebab semua dah tak berani, dah mula macam apa? Emosi dah tak stabil, risau. Bukan risau sebab kes yang meninggal tu, tapi risau sebab keadaan dalam rumah tu dengan baby ada, yang dalam pantang ada semua kan. Jadi itulah dari situ kami baru dapat detect yang tentang Delta tu. 10 Jun itu kes yang pertama yang kita rujuk. Dan alhamdulillah kita bagi minuman tu, kita buat minuman tu dan semua minum secara beramai-ramai dan kita buat disinfeksi terus. Alhamdulillah hasil daripada swab test semua tu dalam 38 orang yang datang ke rumah tu mereka semua negatif. Cuma ada 4 orang dalam tu yang positif sebab mereka dah memang stay dalam rumah tu sebelum si mati tu, sebelum berlaku pada jenazah si mati tu kan. Jadi jenazah tu positif dapat dikesan selepas dia mati. Jadi yang anak-anak dia yang di dalam tu yang positif, yang datang tak ada positif, negatif. Lepas tu tapi sebab kita dah bagi dia air tadi minum, dia orang selepas 3 hari dia orang swab test tu lagi sekali, dia kata memang positif yang anak-anak ni. Tetapi tidak ada apa-apa pun yang memudaratkan. Dan mereka teruskan minum air ni, hari yang keempat swab test lagi, alhamdulillah negatif. Jadi kita nampaklah dia benda ni sebenarnya kita virus ni tak nampak di mata kasar. Jadi untuk kita lawan dia adalah dengan benda yang tak nampak juga. Jadi that's why kita buat kajian. Jadi minuman yang berasaskan mikrob ni sangat membantu untuk pertahanan antibody dia. Dia apa dia daripada mikrob ni, apa dia punya tu? Okey, yang itu saya minta Datuk Yazid yang jelaskan. EMD ni sebenarnya saya dah lama dah dengan ni, saya dah lama bergelumang dengan mikrob. Tapi saya fokus kepada plantation, pemulihan penebungaan terbaik untuk sawit, improve the per metric ton dia punya productivity, and then environment, photosynthesis yang terbaik untuk sawit. Okey, lepas tu saya buat kajian kepada ternakan. Saya ada farm itik, saya ada udang, saya ada kambing, saya ada lembu. Semua di bawah trial saya. Apa yang saya buat ni tak lebih pada bisnes lah saya nampak. Saya ternak itik pun Untuk research. untuk research saya ambilkan banyak modal, tetapi bukan untuk apa, untuk research saya EM. Satu masa dalam pandemik juga kami ada berhubung dengan grup-grup di Thailand. Saya sampaikan hasrat saya nak buat satu khas untuk manusia di zaman pandemik ini, iaitu pengambilan mikrob. Tapi terpaksa kita buat pengambilan mikrob melalui makanan dia yang pastinya manusia ambil yang diperlukan oleh badan, iaitu nutrisi. Kan kita nak wujudkan nutrisi, much more SOP prosedur. Kita kena makan orange juice berapa banyak, penelanan alio, sulingan alio pun dia boleh jadi nutrisi, tetapi berapa lama. Jadi bila kita ambil direct nutrisi bersama mikrob, sangat cepat dan jelas dan efektif. Walaupun dari segi penghayatan kasar, kita nak kenapa Datuk tu dia spray badan dia dengan ni, memang kita rasa air, tapi sebenarnya dia adalah mikrob dalam yang kita wujudkan di dalam
minuman ini dan juga disinfeksi yang kita buat kan. Contoh surau masjid dah tutup yang lama, so kapet yang kita yang the best quality pun dia akan naikkan bau, dia membantu juga menutup bau-bauan. Okey, dia juga membantu menjernihkan air kolah-kolah surau masjid, and then dia neutralize kembali. Jadi kita boleh bawa masuk dalam mulut kumur-kumur pun no issue. Gitu. Macam kes yang di Tahfiz Tumpat tu. Ni gelas ni berapa minum ni? Ini dah letak? Belum ni? Belum. You boleh minum? Boleh minum. Silakan. Kena standby air. Tak apa. Kena minum air? Ya, yang terbaik minum air. Minum air lah. Tak air ni? Boleh. Segelas tak apa, atas botol. Air mineral. Bagi salam dulu. Dia Assalamualaikum. bagi Assalamualaikum. Sebab dia ada mikro. Sebab dia betul hidup. Dalam dia semua benda hidup dalam ni. Dia tahan rasa dia. Oi. Ya. So dia conversation. Jika you ada problem macam asid tinggi ke dalam badan, dia akan burst kan, macam gastrik dia akan burst. Dia akan burst dengan cara dia. Bagi saya, kita lagi baik kita pulihkan situasi, orang lain dapat memulakan kehidupan. This is a very one lah. Nampak dan number one lah. Bagi saya. Untuk program makanan ni bukan dah tak sesuai. Okay, good. Tetapi bagi saya perlu ada logiknya kenapa kita bagi minuman ni. Dan macam tengok di Kelantan, alhamdulillah. Memang setiap santunan dia pergi, kita ada bagi dia satu harga yang bagus untuk dia buat santunan. Dia panggil santunan, maksudnya dia bagi infak kepada orang. Sebabnya Tahfiz di Kelantan yang kami pergi ni, dia bukan macam Tahfiz yang biasa dekat yang banyak menunjukkan sumbangan orang luar. Dia tak, dia sendiri memberi sumbangan kepada orang luar. Tahfiz ni. Yalah, dia biasa tempat ni dia memang rezeki sikit, semangat-semangat besar dia orang kata. So dia boleh menyumbang balik kan. Sebab yang anak murid yang datang pengajian di pondok Tahfiz di situ adalah dari kalangan usahawan. Jadi mereka ni ada tabungan yang dia buat untuk ikut, tak silap saya sepanjang PKP daripada bulan 3 sampai sekarang dah lebih 3 juta yang mereka keluarkan untuk bagi sumbangan. Sekolah Tahfiz tu sendiri daripada tabungan bersama jemaah-jemaah dia. Sebab dia memang tak ada harap sumbangan daripada orang luar. Ni proses di mana? Yang dia punya Bukit Beruntung. Dia Bukit Beruntung, kami di Bukit Beruntung. Bukit Beruntung juga. Kat Rawang kan? Ya, Rawang. ya. Jadi macam di Tahfiz Tumpat tu, apa yang kami buat, dia selain pada kita berikan, memulihkan semula kesihatan dari segi serangan COVID tadi, kami juga buat satu lanjutan sebagai pasca COVID. Jadi pasca COVID tu tentang kita nak mengatasi sindrom selepas tu. Sebenarnya simptom tu dia boleh sembuh dengan sangat cepat bila dia betul dia punya rawatan dia. Tetapi sindrom tu kalau kita selepas rawatan tu dia dah positif negatif, sindrom tu sebenarnya boleh datang dengan sangat-sangat teruk sebenarnya. Sebab Tuan Guru sendiri yang gambar kat belakang ni, beliau sendiri berkongsi kisah dengan saya. Ada banyak video dia dalam kita punya AgroLab punya video. Dia kata memang ada sampai satu tahap dia kata nak lari daripada madrasah ada. Sebab dia kritikal masa tu. Oh, dia positif. Stage 4. Dia positif. Semua positif kat tu. Dia yang buat ni semua yang positif lah. Ya. Yang negatif pun, yang negatif ada 2 orang je. Jadi macam-macam gejala yang dia dapat. Jadi itu yang dia katakan, dia stage sebenarnya kalau di hospital kerajaan dia panggil stage 3, kalau di swasta dia panggil stage 5 lah. Berbeza yang kami tengok lah. Jadi kan tu yang dia kata, dia punya sindrom tu yang paling teruk. Dia 1001 rasa datang bertimpa-timpa dia kata. Sebab tu bila kita tengok ramai kes yang bunuh diri tu, dia kata memang kita tengok balik majoritinya adalah yang dah ni COVID. Sebab dia kata dia sendiri pernah ada satu halusinasi yang mengajak buat macam tu. Sebab bila serangan virus tu dia kata dia meranapkan seluruh sistem saraf badan kita, dari sistem otak sampai seluruh badan. That's why yang
kita panggil dia Abuya. Abuya ni dia kata, dia cakap kat saya dengan Datuk, dia kata Datuk dia kata dengan Puan Liza, jangan fokus semata-mata kepada simptom COVID, tapi yang lebih panjang adalah sindrom COVID ni, sebab dia sendiri dah mengalami. Jadi kami setiap minggu kami melawat dia dan kita pantau dari segi kesihatan dia, sehingga kan rawatan air telaga, mereka kat sana guna air telaga kan, sehingga mandian dia orang tu menggunakan air telaga tu pun kita rawat menggunakan microbe semua. Dan alhamdulillah dia orang memang sangat-sangat aktif. Itu yang kita nak lah. Rasa berpeluh lepas minum? Tak lagi. Tak lagi. Selain berpeluh apa semua. Kena berpeluh banyak sikit. Jadi itu yang kami haraplah kalau dapat YB lah di sekitar sini kan. Kita kalau boleh nak benda ni, kita nak bantu kerajaan supaya kes cepat turun dan kita boleh berniaga seperti biasa. Semua orang boleh buat aktiviti seperti biasa. Jadi keadaan sekarang ni terlalu ramai yang terkesan. Dia sebenarnya kan bagi saya yang buat rakyat ada solution. Sebenarnya solution kena ada dalam setiap apa yang dalam kehidupan kita ni. Kita mesti ada pilihan, betul tak tu? Tapi saya rasa ini yang dah bawa ni memang saya punya testimoni pun memang alhamdulillah. Setiap hari ada Jadi dapat. satu produk baru untuk dapat keyakinan masyarakat ni. Dia saya betulkan sikit baby. Dia bukan produk baru. Dia dah lama dalam pertanian dan peternakan. Tetapi dalam manusia dia baru. Dalam manusia dia baru. Cuma di Malaysia barulah. Dan di Malaysia pun dia baru. Untuk manusia dia baru. Sebab kita kalau tengok di UK memang ada EMA, tetapi berasaskan Dia asal ni apa panggil microbe. Dia punya efektif microbe. Ibu dia kita ambil dari Jepun. Okey, daripada sayur-sayuran organik. Kemudian kita ternak. Kita bawa balik, kita ternak dia. Dan kita fermentate dia. Dia macam orang ke sini buat tapai tu. Ya. Penapaian. Yes. Tapi ini dia punya rasa semua benda ni dia nak bawa kepada benda tu kan. Tetapi kita kaji apa mikrob yang kita wujudkan. Kita tahu dia kalau dia tak macam tu, macam daripada haiwannya tu apa kutu macam tu probiotik tu dia lain. Fungsi dia sama macam probiotik. Fungsi dia cuma yang ni daripada kita gunakan fermentation daripada tebu hitam. Untuk manusia, untuk manusia saya kena buat yang betul-betul the best untuk manusia. Untuk ternakan dia ada SOP dia pula. Untuk manusia ni kita kilang mesti bersih. Okey, proses kita bersih. Fermentate kita bawa ke lab. Nak pasti berapa per trillion or million or billion setiap 1 ml kita dah pasti. Ni selalu yang dia orang tanya ada perusahaan apa KKM. Okey, itu kita dah terangkan. Okey, tentang KKM ni sebenarnya kami dengan request pada KKM. Tapi jawapan yang didapat dia kata apa? Sebenarnya yang ini tak perlu KKM sebab produk ni adalah minuman sama seperti Yakult. Sebab dia berasaskan bakteria baik. Okey, cuma bezanya Yakult ni dia diternak dalam suhu yang sejuk. Jadi dia perlu disimpan dalam peti sejuk untuk dia kekal aktif. Dan juga Yakult ni dia hanya kepada usus. Yang ini adalah yang bioorganik 100%, minuman berasaskan mikrob yang bertujuan untuk meningkatkan imunisasi. Itu dia beza dia. Jadi sebab tu kami tak gunakan bahasa saintifik dalam dia punya kandungan. Kita berapa lama dah keluar dia punya ni? Mula keluar. okey, kita start letakkan brand M-Drink ni bermula bulan 3. Bulan 3 21 kan? 2021. Kemudian kami lancarkan yang itu pada bulan 4 melalui TV Hijrah, Buletin Utama TV Hijrah pada 10 bulan 4.